Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap murid-murid dalam keadaan sihat, sejahtera dan bahagia bersama ahli keluarga yang lain. Dalam video ini, Ustazah akan mengajar pendidikan Islam tahun 5, bidang adab di bawah tajuk Bijak Berkomunikasi. Baik murid-murid, objektif pembelajaran di akhir video ini murid-murid akan dapat yang pertama menyatakan maksud berkomunikasi dengan betul. Yang kedua dapat menyatakan hukum beradab ketika berkomunikasi berdasarkan dalil nakli dengan betul. Yang ketiga, murid-murid dapat menjelaskan adab berkomunikasi dengan betul. Dan yang keempat, murid-murid akan dapat menyebut kepentingan beradab ketika berkomunikasi dengan tepat. Sebelum kita memulakan pembelajaran, mari sama-sama kita menadah tangan, kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi? Apa tu komunikasi? Pengertian komunikasi. Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Mengadakan perhubungan maksudnya kita berbual, bercakap, ataupun kita bertemu dengan orang lain, berkomunikasi, Secara langsung ni bersemuka, sama ada bersemuka ataupun melalui perantaraan. Antara perantaraannya iaitu melalui telefon, laptop, kita gunakan Google Meet, info mungkin WhatsApp, kan, Telegram. Itu antaranya lah berkomunikasi, iaitu mengadakan perhubungan. Baiklah, seterusnya kita tengok dalil yang berkaitan tentang komunikasi. Yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ustazah ulang semula. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Maksudnya, muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Itu maksudnya, Itu dalil berkaitan tentang berkomunikasi. Seterusnya, kita tengok hukum. Hukum yang berkaitan tentang komunikasi. Apa hukumnya? Berkomunikasi ialah hukumnya harus, harus dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain. Hukumnya harus. Baiklah, kita tengok apakah adab berkomunikasi. Apakah ada adab yang perlu kita jaga, apa yang kita perlu buat ketika berkomunikasi. Okey, adab yang pertama kita tengok. Memulakan komunikasi dengan salam. Sekiranya kita nak memulakan komunikasi, nak memulakan perbualan, kita berjumpa dengan orang, kalau bersemuka, kita kena mulakan dengan memberi salam. Assalamualaikum. Itu adab berkomunikasi. Kalau dah secara perantaraan, contoh melalui Google Meet ataupun video call, kita mulakan dengan Assalamualaikum. Murid-murid, kalau hadir dalam kelas Google Meet, cikgu-cikgu ataupun kelas PDPR, mulakan dengan memberi salam bila masuk dalam platform Google Meet tu, kan. Yang kedua, adab berkomunikasi yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Memilih kata-kata yang baik, bercakap benda yang baik. Jangan cakap benda yang kasar, benda yang tak elok. Lara, maksudnya benda yang tak elok lah ni, perkataan yang tidak elok. Perlu elakkan, Seterusnya, adab yang ketiga, apa yang perlu kita jaga ialah sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Jangan bercakap dengan nada yang kasar, menengking ke, kan, marah orang ke, kan. Jadi sopan dan lemah lembut, Yang keempat, komunikasi. Berkomunikasi mengikut keperluan. Jangan saja-saja berkomunikasi itu sebab nak membuang masa. Tidak, Berkomunikasi mengikut keperluan, Seterusnya, yang kelima, adab berkomunikasi yang kelima, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap.
Ketika orang lain bercakap, contohlah murid-murid semua, bila guru bercakap ketika mengajar, kita yang mendengar kena bagi perhatian. Ya, jangan biarkan orang tu bercakap, kita memotong cakap dia kan. Jadi tak naklah macam tu. Jadi memberi perhatian ketika orang bercakap. Contoh yang dalam Google Meet kelas kan. Kalau Google Meet cikgu tengah mengajar, kita kena beri perhatian ya. Baiklah, seterusnya yang keenam, tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Kita tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Bercakap perkara yang benar, perkara yang betul ya. Dan jangan suka bercakap yang boleh menyakiti orang lain. Boleh orang terluka kan. Baiklah, seterusnya, apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi? Apa kepentingannya? Apa yang kita dapat kalau kita jaga adab ni? Okeylah, kepentingan dari segi individu. Seseorang itu akan mendapat pahala. Sudah tentulah sekiranya kita menjaga adab kan, bercakap baik kan, kita akan memperolehi ganjaran pahala. Kedua, kita dapat disenangi orang sekeliling. Orang sekeliling di sekeliling kita pun suka dengan kita sebab kita menjaga kata-kata, bercakap sopan, lemah lembut, baiknya lah orang tu kan. Baiknya lah sipulan-sipulan kan. Mestilah orang suka. Seterusnya, yang ketiga, mengeratkan silaturahim ya. Dapat mengeratkan silaturahim ya. Seterusnya, dari segi kepentingan dari segi masyarakat. Apa yang masyarakat dapat sekiranya kita menjaga adab berkomunikasi ya. Kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat termasuklah, pertama, memupuk sifat hormat menghormati. Bila masing-masing bercakap, menjaga hati orang lain, tidak bercakap kasar kan, hormat, mendengar, memberi perhatian bila orang lain bercakap, dia dapat memupuk sifat hormat menghormati. Yang kedua, mengelak permusuhan dan kebencian. Menjaga perasaan orang lain bila bercakap kan, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak elok. Ya, kita dapat elakkan permusuhan dan kebencian orang lain. Okey, kepentingan dari segi negara. Ya, pertama, dapat memelihara kedamaian negara. Negara itu akan damai, aman sentiasa. Yang kedua, menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Itu antara kepentingan beradab ketika berkomunikasi. Baiklah, kita tengok contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni merupakan qudwah hasanah lah yang perlu kita contohi. Jadi model ya. Kisah komunikasi bijak seperti Rasulullah ya. Ni komunikasi bijak seperti Rasulullah. Apa dia? Bercakap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Ya. Itu pertama, bercakap benar. Kedua, menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Itu Rasulullah. Jadi contohi Rasulullah. Seterusnya, ucapan yang jelas. Ya, pada sesetengah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Maksudnya ucapan yang jelas. Jangan cakap perkara yang orang lain tidak jelas. Jadi kalau orang lain tidak jelas, kita kena ulang balik percakapan kita. Baiklah. Seterusnya, sentiasa bersederhana. Ketika berkomunikasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersederhana ya. Tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, pilihlah antara dua, iaitu apa? Pertama, berkata yang baik, dan yang kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Ya, kalau tak ada apa yang kita nak bercakapkan, diam itu lebih baik. Baiklah, kesimpulan daripada pembelajaran dalam video ini, komunikasi yang sihat dapat menjamin kesejahteraan emosi, mental dan fizikal kita semua ya. Jadi jaga adab berkomunikasi. Jadi itu saja daripada Ustazah. Selamat beramal. Kita amalkan apa yang kita dah belajar dalam video ini ya. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.